Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaika al-masir. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya rabbal alamin. Amma ba'd. Yang dihormati, yang dikasihi seluruh perpegawai kanan dan kaki tangan Mesin Niaga, hadirin hadirat muslimin dan muslimat, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana hari ini kita berada di hari kedua bulan Ramadan Al-Mubarak. Alhamdulillah. Saya tak nampak wajah tuan-tuan ini, wajah orang letih, wajah orang segar, ya, wajah ceria. Ini menandakan tuan-tuan adalah orang-orang yang beriman. Alhamdulillah. Kalau nampak moyok letih tu, tanda tu tak terima Ramadan manalah, ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita di saat yang berkat ini kita sedang berada di bawah lembayung rahmat, redha, barakah Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Alhamdulillah, saya pada hari ini kira-kira kedatangan kali yang kedua lah di Mesin Niaga ini. Yang pertama, saya masih ingat dalam catatan dari saya 30 hari bulan April yang lalu dalam tajuk hidup bersyariat. Itu Puan Azini dia tahulah, ya. Kalau dia tak tahu juga tak tahulah saya, ha? Kalau saya minta dia berikan solution tu pun dia boleh cakap lah tu setengah jam, ya. Okay. Baik. Pada pagi ini, tengah hari ini, saya akan cuba untuk berbicara tentang topik yang saya telah berikan kepada Puan Azini, iaitulah muhasabah dalam Ramadan Al-Mubarak. Tuan-tuan dirahmati sekalian, ya. Saya akan cuba bercakap dalam 2-3 perkara yang menjadi sesuatu yang boleh kita sama-sama jadikan sebagai sempadan toladan dalam kita menikmati bulan Ramadan yang penuh dengan rahmat dan barakah, insya-Allah. Pertama sekali, bila sebut bulan Ramadan, dia adalah merupakan satu pusingan dalam sebuah dari kehidupan kita sebagai manusia. Itulah suatu hakikat Ramadan, kerana Ramadan adalah bulan daripada bulan-bulan agama, bulan Islam kita. Dalam setahun 12 bulan Islam. Bulan Ramadan adalah bulan yang ke 10 ke 9. Sudah confused. Ustaz tanya soalan. Betul lah, tapi dapat tak upaya yakin. Itu yang saya tanya soalan itu, ya. Bulan ke-9 daripada pusingan setahun bulan Islam. Bermula dengan bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadal Ula, Jumadal Akhirah, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Lulus. Sebab tidak ramai orang ingat tentang bulan-bulan Islam ini, ya. Paling diingat Syawal lah sebab raya. Itu paling ingat, ya. Ramadan, Syawal.
bulan Muharram, Safan, tak boleh ingat mana. Ya, bukan tuan-tuan ni cerita orang lain, ni cerita orang lain, belah-belah luar negara. Ya, kira-kira dekat Costa Rica, ya. Okay. Sebab menang tadi mengalahkan, confirm bagus lah. Tak tengok bola, Ustaz tengok bola, ya. Ustaz pagi-pagi tengok paper nak tahu perkembangan. Costa Rica mengalahkan, ya, Chris. Rupa-rupa peminat Chris ada kat sini, ya. Okay. Jadi dalam pusingan setahun, bulan Ramadan adalah bulan ke-9. Tuan-tuan, kita ambil peduli sedikit, ya, bahawa bulan Ramadan ini adalah semulia-mulia bulan. Sebab tu dalam dari umat Islam kita, dia ada orang kata apa, chief kepada sesuatu perkara. Penghulu setahun bulan Ramadan, penghulu seminggu hari Jumaat, penghulu wanita dalam syurga, siapa? Fatimah bintu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Penghulu pemuda dalam syurga, Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Penghulu kepada para syuhada dalam syurga, dia ada penghulu juga. Siapa? Soalan bonus. Dapat jawab, makan percuma petang ini, ya. Sendiri belilah, ya. Baik. Penghulu syuhada dalam syurga, Hamzah bin Abdul Muttalib. Hamzah bin Abdul Muttalib. Kalau kita baca sejarah, kita tahulah. Kalau tak baca, memang tak tahu siapa pun. Hamzah bin Abdul Muttalib adalah bapa saudara Nabi kita Muhammad yang mati dicincang lumat-lumat dadanya, jantungnya oleh Hindon, ya, dalam peperangan Uhud bulan Syawal tahun ketiga Hijrah. Itu sejarah-sejarah yang tak boleh kita tinggalkan. Itu sejarah umat Islam kita sebenarnya. Di penghulu kepada syuhada, Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu. Penghulu manusia sejagat siapa? Penghulu manusia seluruhnya siapa? Nabi Muhammad sendirilah, ya. Nabi Muhammad sendiri. Jadi itu senario dalam agama. Allah memang letak begitu. Jadi dalam suasana bulan ke bulan, bulan ke bulan ini, penghulu dalam setahun, bulan Ramadan. Sebab itulah kita dalam hubungan dengan Islam ni, tuan-tuan, kita ada satu cita-cita hasrat. Ramadan ini kita kena ambil peduli dalam banyak perkara. Dalam Ramadan kena peduli banyak benda. Kalau kita benar-benar meyakini bulan Ramadan penghulu dalam setahun. Duit ada, pergi umrah di Mekah. Betullah umrah Ramadan bukan kecil maknanya. Kita kalau dapat peluang umrah bulan Ramadan, ya, satu niat besar. Kalau ada ruang, peluang, pergi. Cari masa, tunggu cuti untuk dapatkan umrah bulan Ramadan. Tapi sayangnya sekarang ini bukan mudahlah. Ya, yang dah berduit pun tak boleh pergi juga. Hari ini berapa ramai, ya, yang dah pun dapat tiket tapi tak dapat visa ni dalam Ramadan. Itulah ada saya punya kawan 3-4 orang, tiket dah dapat daripada travel agent tapi visa tak dapat. Problem, ya. Jadi kalau kita ada kesempatan, duit lebih, masa ada, Ramadan pada bulan umrah pada bulan Ramadan suatu perkara yang paling besar. Saya alhamdulillah sempat menikmati Ramadan selama 6 tahun turut masa belajar lah, ya. Masa sekarang tak ada harapan nampaknya, duit pun tak ada, ya. Kemudian nak pergi pun bukan mudah. Hari ni pun kalau nak umrah pun payah Ramadan, nak pergi haji pun payah sekarang ni, ya. Siapa yang tak daftar lagi untuk buat haji, tak ada harapan nampaknya sepanjang hidup ini. Siapa daftar minggu lepas, dia hanya boleh ke Mekah pada tahun 2062. Siapa yang daftar sekitar minggu lepas,
dia hanya akan didaftarkan ke Mekah pada tahun 2062, sekian dimaklumkan, ya. Ini bukan kita wajib dapat nak cerita. Jadi kalau kita umur 30-an tak daftar lagi, kira congak sendirilah, 6 tahun 62 sekarang 14, maknanya 48 tahun lagi. Lagu mana agak-agaknya nak pergi, tak ada harapan dari sudut masa lah. Tapi insyaAllah mudah-mudahan adalah masanya. Tapi nak cerita, jadi kalau kita berkemampuan untuk buat umrah pada bulan Ramadan, rancang. Tidak sekarang, akan datang. Biar ada dalam hemah kita ni, ya Allah, ya Tuhanku, aku bercita-cita, berhasrat, ya Allah, nak pergi umrah pada bulan Ramadan. Tak boleh pergi 2 minggu, sebulan pun tak apa, tak ada masalah. Lagi baik, lagi lama kan. Tak boleh pergi 2 minggu, sebulan, apa masalahnya? Okay. Nikmat tuan-tuan. Suatu saya tak nak cerita tadi, tu tak nak cerita kelebihan Ramadan ini, segala-gala lebih. Satu saya nak sebut tuan-tuan pagi ini biar ada kekuatan tadi. Baik kita ke umrah dah tak pergi dah, tak tahulah kalau akan berlepas besok dan lusa. Agak-agak ada kat sini ke nak berlepas besok lusa ke Mekah? Tak ada kan? Kalau ada pun insyaAllah taksi lah, ya. Tapi dalam Ramadan yang sama, oleh kerana dia merupakan penghulu dalam setahun, kewajipan lain banyak juga tuan-tuan. Satu, kita kalau boleh Ramadan tolong programkan, diarikan dengan amal pelbagai. Saya bagi contoh, ini sebagai muhasabah ni. Contohnya amalan sedekah jariah, amalan bersedekah. Ni masuk ayat kedua ni, jangan lalai untuk hari-hari mendatang. Amalan sedekah jariah kita. Sesiapa yang bersedekah pada bulan Ramadan, pahalanya berlipat kali ganda. Tak sama sedekah kita pada bulan Syawal, tak sama sedekah pada bulan Zulqa'dah akan datang, ataupun bulan Syaban yang lepas. Tak sama. Contohlah kalau ada ruang-ruang itu masukkan segera sedekah pada anak yatim, fakir miskin, tabung kebajikan, tabung surau, tabung masjid, tabung mahat tahfiz Al-Quran, tabung sekolah agama, tabung kebakaran, apa saja berbentuk tabung kebajikan. Ini saya sebut ini sebab ini peluang keemasan kita. Sebab kontak kita macam ni tuan-tuan. Saya nak santai dengan tuan-tuan hari ini. Kontak semudah saja. Kita nak buat pahala sebanyak-banyaknya, selama-lamanya, kita ada kelemahan. Saya lah tuan-tuan, okey kot saya cakap saya. Kita ada kelemahan dalam hidup ini. Kadang-kadang kita tersasar daripada hidup yang sebenar, tersyasyul, ya. Kadang-kadang lewat sembahyang, kita kadang-kadang terabai waktu-waktu solat, kadang-kadang kita jadi malas dengan ilmu, tak nak mengaji. Datang macam-macam serangan dalam hidup kita tuan-tuan. Ujian tu datang pelbagai. Syaitan duk rasuk siang malam. Waktu Ramadan ini kita nak cover balik. Kita nak cover balik dosa kita selama kita hidup beberapa bulan, tahun yang lepas. Masuk Ramadan, antaranya ialah kalau Pak umrah tadi pergi, tak pergi bulan Syawal tak apa, pergi bulan Ramadan. Tak pergi bulan Zulqa'dah tak apa, pergi Ramadan. Tak pergi bulan Muharram tak apa, pergi Ramadan. Itu satu nikmat besar lah. Yang kedua tadi ialah dalam bab sedekah dan derma. Hari ini kita berpeluang besar untuk mencari pahala sepanjang Ramadan. Dah hari kedua ni, berbaki lagi, insyaAllah hampir 28 hari lagi. Ambil kesempatan itu. Kalau kita keluar ke masjid malam nanti untuk bertarawih, pasti di tempat kita bersolat tarawih, baik surau masjid, ada tabung-tabungnya. Biasa Ramadan ini seperti di banyak masjid, tabung bukan setakat 1-2, sampai 5-6 tabung. Ini tabung anak yatim di Terengganu, ini tabung mak tahfiz di Pahang, ini tabung surau kita sendiri, ini tabung Suria, orang-orang Palestin, orang Suria, ini tabung Palestin. 5-6 tabung. Saya kata kepada saya, subhanallah, ini adalah tabung-tabung syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Tunggu kita saja. Yang ni 10 sen, ni 10 sen. Itu kira paling minimum lah tu 10 sen tu. Tapi tabung, tengok kalau tabung jadi besi, jangan buat tak bunyi tu, orang kata 10 sen dah sah. Ya, tabung plastik okey lah, tak bunyi. Maksudnya ini antara
tabung-tabung syurga ni tuan-tuan. Satu, kalau siapa masuk ke masjid ke surau, tak kira di mana Ramadan ni, tolong agih-agihkan. Soalnya bukan soal kuantiti, soal kualiti. Soal banyak sikit bukan ukuran agama. Tidak ada hadis mengatakan nak derma mesti banyak, sikit tak boleh. Tak ada. Yang Nabi sebut dalam soal derma ialah kualiti hati, keikhlasan kepada Allah. Kita buat satu-satu perbuatan yang namanya sedekah kerana Tuhan. Bukan kerana imam, bukan kerana kawan, kerana isteri, tidak. Kerana Allah, 100%. Cukup. Amalan sebegini, berkatnya besar. Apalagi pada bulan Ramadan. Siapa yang dah masuk 2 malam Ramadan, belum derma lagi, malam ni kena bermula. Tapi saya nampak wajah-wajah dermawan kat sini. Alhamdulillah. Puan Azlini dah berapa ringgit dah. Alhamdulillah. Betul tuan-tuan. Minta maaf lah ya. Sebab kita dalam nilai, minta maaf lah, saya duit tak banyak, sekitar ada 10 ringgit ni. Nilai 10 ringgit yang kita ada sekarang ni, dalam kocek kita masing-masing. Betul, secara fizikalnya, hak kita lah. Atas nilai inilah saya akan beli makanan, minuman dan segala-galanya. Betul. Dalam apa nilai, itu hak kita. Tapi kita kena ingat, datangnya nikmat 10 ringgit ini bukan kita yang dapat secara mutlak. Ia dibayar gaji oleh majikan kita, kan hasil pekerja kita. Tapi ingat, punca rezeki Allah sebut dalam Al-Quran, wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Apa-apa sahaja rezeki yang kamu dapat, Allah ampunya. Puncanya Allah. Betul lah, kita hidup ini cuba kita fikir apa kita ada dalam hidup tuan-tuan. Tak ada apa kita miliki. Tak ada. Kalau siapa yang mengamati lagu Rabbani, kan, apa milik kita, apa lagunya? Siapa yang boleh nasyidkan sikit sekejap? Tak ada penasyid ramai-ramai ni, kan? Ada lagu Rabbani kan? Mana milik kita? Saya tak berani nak menasyid, nanti apa dia runtuh ya, Dewan tengah hari ni. Betul, mana milik kita? Tak ada apa kita milik dalam hidup ini sebenarnya. Jadi kalau inilah bayangan yang boleh kita fikir seharian dalam kita nak membina kehidupan mukmin yang sebenarnya, pasti di antara wang kita ada. Yang hak kita ialah apa yang kita sumbang daripada nilai kita ada. Mungkin 10 ringgit ni tak besar, tapi kita sumbang RM1 kerana Allah ke dalam tabung kebajikan untuk tujuan-tujuan tertentu. RM1 tadi, itu hak kita. Itulah hak kita yang abadi. Di padang mahsyar nanti bangkit dalam keadaan 700 kali ganda daripada RM1 yang kita beri. Allah gandakan, Allah kali terus RM1 kali 700. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sunbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha'. Allah bagi peringatan. Orang yang memberi, yang menyumbang itu kat Tuhan, aku akan gandakan dia. Sehingga 700 kali daripada RM1 tadi menjadi RM700 depan Tuhan. Allahu Akbar. Jadi persoalan kita sekarang ialah, bila kita dapat hidupkan Ramadan dengan amal sedekah jariah, tentu kita kena budayakan. Kalau kita ada anak-anak, ini saya bercakap dalam kerangka pengalaman yang saya ada dan ilmu yang saya ada, berasas kepada bacaan saya dan amalan yang saya buat dan apa yang saya tahu pada guru saya. Satu, kita masyarakat, keluarga kita, cuba didik. Ya, bukan sekitar peribadi, kita di keluarga. Kita dengan suami, bang, Ramadan ni banyak mana kita nak menyumbang tabung masjid kat rumah kita ni. Tanya, bang, banyak mana kita agak-agak nak keluarkan untuk tabung surau sebelah rumah kita ni. Bang, agak-agak banyak mana kita nak keluar kepada tabung Palestin. Dalam Radio Aikim pun hari-hari minta supaya kita menyumbang. Ya, macam-macam tabung. Syria memerlukan bantuan. Semalam saya terima satu mesej daripada apa ni, saya semua dapat mesej ni, di mana ada soalan datang kepada seorang ulama di Saudi. Apa hukumnya saya tak boleh berbuka puasa kerana tak ada makanan?
Apa hukum saya tak boleh nak bersahur kerana makanan tak ada? Ditanya soalan yang cukup-cukup menyentap kita. Apa hukumnya saya tak boleh buka puasa kerana tak ada makan nak makan? Apa hukum saya tak boleh bersahur kerana tak ada makanan nak dimakan? Soalan itu datang daripada rakyat Somalia. Menyentap jiwa. Dan saya cuba cek, betul berlaku. Ulama pada Arab Saudi, tempat saya belajar dulu. Bayangkan manusia sampai tahap tu, tuan-tuan. Tak ada makanan nak berbuka, tak ada makanan bersahur, apa hukum tanya? Kita hari ni, apa hukumnya makan lebih ni? Tak cukup apa? Makan lebih ni. Dah tadi, hari pertama Ramadan semalam, suami penuh kelingking ni. Dengan kuih-kuih. Anak sulung kita beli. Balik-balik rumah penuh meja. Makan satu je, dua je. Air merah, biru, kuning, air minum kosong. Mineral water juga. Bukan tuan-tuan, saya tak okey belaka. Ya. Jadi kadang-kadang benda macam tu, tuan-tuan, kita kena penuh. Supaya kita terasa nak bantu orang lain. Yang miskin, yang tak ada makanan, yang kelaparan, yang termasuklah dari aspek pembangunan fizikal. Surau kita ni, kawasan kediaman kita, surau, kipas nak berpusing hari-hari, dia punya elektrik hari-hari, kita nak menyumbang. Tak apa, lillahi ta'ala, kerana Allah aku nak derma walaupun sikit. Akhirnya surau sebelah rumah ini elektriknya aku bayar walaupun tak banyak, airnya orang wuduk aku bayar. Bayangkan, kita kena bincang. Tanya isteri kita, yang berapa banyak kita sumbang surau kita bulan ni, berapa banyak kita sumbang anak yatim bulan ni. Sekarang kalau saya minta tuan fizikal, ini pengalaman, saya tak tahulah tajuk ini, saya kira muhasabah. Sebab saya beritahu Puan Azli kata muhasabah dengan Ramadan. Saya nak, sebab ceramah saya ni ceramah pertama kan, ke semalam ceramah ada semalam kan, cuti ya. Jadi lepas itu beramat banyak ceramahnya. Saya mula muhasabah. Lepas itulah cuba rancang masa balik kita dalam keluarga, kita dengan suami isteri, tanya takat mana kita nak sumbang bang. Ni Ramadan ni, apa kita ada, itulah harta kita yang sebenarnya. Kalau abang boleh sumbang sekian banyak, saya beri sikit-sikit banyak, alhamdulillah bang, berkat rumah kita, berkat kediaman kita, berkat keluarga, berkat makan, berkat segala-galanya. Tapi kalau kita tidak ada ilmu yang cukup, tak tanya pun, bahkan kita tak pun berniat nak beri derma, akhir kita merepek pula, apalah masjid ni, kita malam minta derma, tak ada kerja lain. Kita pula merepek marah kepada tabung masjid, orang masjid sebab minta derma. Belum tarawih diumumkan, Assalamualaikum tuan-tuan, sidang hadirin semua, selamat datang kita tarawih malam kelima malam ni. Untuk makluman tuan-tuan, kita peringkat surau ni perlu kepada dana sekitar dalam 10,000. Kita nak baiki akaun kita yang kurang selesa ni. Kita dengar saja, ish tu imam, tak ada kerja lain, merepek terus. Tak bolehkah kita tenangkan hati? 10,000 yang minta tu tak payah kita cakap banyak. Kita kata aku boleh sumbang tak banyak, RM3, honor-kan. Kita sebut suatu kaedah mudah. Sebab kaedah agama ni tuan-tuan, agama tolong pegang, tolong ingat. Kata ulama-ulama kita, setiap inci kebaikan yang dibuka kepada kita, itulah pintu ke syurga. Setiap inci kebaikan dibuka kepada kita, itulah pintu syurga. Setiap inci kebaikan dibuka kepada kita, pintu syurga sebenarnya. Masuk segera. Kalau imam minta 10,000 sekalipun untuk tujuan sekian, kita jangan fikir banyak itu imam. Kita fikir aku nak sumbang walaupun tak banyak, lillah cukup. Tambah merepek pula, habis. Tak akan jalan itu imam ni. Tak betul, kita ada keikhlasan di situ. Samalah juga kaedahnya. Ini saya kena sebut juga sebab bila saya sebutkan tadi, apa kaedah tadi? Apa tu kaedah tadi? Setiap mana kita dibuka pintu kebaikan, itu adalah pintu syurga. Ingat, samalah juga dengan musibah-musibah. Betullah kita kalau ditimpa musibah yang berbentuk sakit ke bencana apa, jangan mudah merepek. Jangan. Kaedah agama kita, bila kita ditimpa musibah, macam mana kan sekarang kita kena sebut apa dia? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Jangan merepek dulu, ini aku yang kena ni, ya Allah, bercerita ni, ai Tuhan ni tak. Jangan. Seawal kalimah kita, kita kena musibah ke, anak kita sakit, hospital ke, seawal kalimah kita apa dia? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu ucapan resmi kita, tuan-tuan. Tak kira musibah apa, dengan orang mati pun dia, kita sakit pun dia, dengan orang sakit pun dia. Tapi orang kita ni bila sebut inna lillahi, itu siapa? Siapa mati pula ni hari ni? Ini semua pemikiran orang Melayu yang tak mengaji. Orang Melayu mengaji, dia tahu hakikat kalimah tersebut. Dia sebut pada semua musibah. Kita kena musibah ke sebut yang tu, orang kena musibah yang tu. Kalau dengar kematian pun yang tu juga. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kepada Allah, daripada Allah aku datang, pada Allah aku kembali. Kaedahnya sama. Bila kita ditimpa musibah, sebut kalimat tadi, itu ruang pahala. Ruang pahala. Kalau kita tengok anak-anak yang simptomnya macam mana, anak kita yang anak-anak jenis yang apa ni, jenis apa, dia penyakit yang muka sama saja, Down syndrome. Down syndrome, kadang-kadang budak-budak umur 5-6 tahun tapi masih dalam apa ni, dalam keadaan didukung lagi kerana sakit. Sebenarnya dalam hukum beragama, anak-anak ini adalah laluan syurga untuk mak bapak. Kalau ada kalangan tuan-tuan di sini pada pagi ni yang ada anak-anak bermasalah, Down syndrome ke, anak kita yang sakit dah berapa tahun, kita jagainya sampai kita letih, percayalah tuan-tuan, saya nak yakinkan tuan-tuan, ini adalah laluan anda ke syurga. Anak-anak ini adalah bakal syurga. Anak-anak kita yang Down syndrome, yang bermasalah fizikal sampai tak boleh bercakap, usia daripada 1 bulan sampai 12 tahun contohnya, ini adalah bakal ahli syurga. Saya sebut bukan apa, pengalaman saya, berapa banyak ibu-ibu, bapa yang ada hadapi masalah ini, jumpa telefon saya, Ustaz, tolong Ustaz, tak tenang hati tengok budak ni Ustaz, saya dah jaga dia sampai 12 tahun tapi susah Ustaz, sampai ya Allah Tuhan kata, sabarlah banyak-banyak, anak Tuhan ini adalah laluan Tuhan ke syurga. Dia ni ke syurga confirm terus, dosa tak ada, maksiat tidak ada, dia bersih sebersih, walaupun umur 12 tahun dia Down syndrome, dia tak erti apa, dia hidup dipandu begitu, diberi makan, disuap. Ini ahli syurga, tuan-tuan. Dia boleh buat kebajikan mutlak untuk si bapa, si ibu paling utama. Yang dia boleh selamat daripada masyarakat ialah si bapa dan si ibu sendiri. Sebab itulah kalau tahap anak-anak kita OKU, kita tak jaga betul-betul, jangan harap anak tadi akan selamatkan mak ayah dia. Ini banyak berlaku kes anak kita yang OKU, mak bapak jual, kadang-kadang jual maksudnya serah pada orang lain. Saya tak nak anak macam ni. Ya Allah, anda telah silap dalam hidup anda. Laluan anda ke syurga lebih cepat bila anda jaga anak yang sebegini. Tapi tidak semua orang dapat hadapi. Saya belum cakap betul. Ustaz cakap, Ustaz anak 5 orang, semuanya setakat ni sempurna lah kan? Ya betul tuan-tuan. Saya tak boleh, tapi saya bercakap sebab ini ilmu. Jadi kalau ada kalangan kita yang diuji macam tu oleh Allah, banyakkan sabar dan ingat ini adalah laluan ke syurga Allah. Baik, itu antara saya nak kaitkan, ya, supaya dalam kita cakap Ramadan pun kita kaitkan benda-benda yang semasa, ya. Cerita OKU yang budak di ketumui bawah ni, betul tak ibunya tak jaga? Betul tak? Ya, banyak report saya dengar bukan begitu ceritanya. Wallahu alam, kita tak tahulah, ya. Sebab itulah saya minta benda-benda macam ni kita tak tahu dengan detail, tak payah bercakap. Tak payah buat cerita sampai kita forwardkan cerita macam-macam. Sebab saya dapat tahu daripada kawan-kawan pula, bukan itu ceritanya. Ibunya memang jaga, ya, bukan tak jaga pun, tetapi ada masalah lain. Itu kita kadang-kadang, itulah kita jangan cepatkan forward cerita-cerita yang tak jelas. Kita ni suka sangat, tak betul tak, dunia WhatsApp sekarang ni, Allahu Akbar, terima saya tak dalam 2 minit, tak 2 minit, terus forward pada kawan-kawan satu grup dengannya, tak ramai, 60 orang, ya.
Jadi kita pasal-pasal sebar benefit, dan sebab itulah saya cukup jaga benda macam ni, dan tuan kena jaga, ya. Jangan kita cepat sebar, tak tahu detail punca daripada mana cerita ini. Sebab itulah tolong berhemah-hemah dan berhati-hati baik. Baik, tuan-tuan, apa cerita ni? Muhasabah kita ni tentang, balik awal tadi tentang kelebihan kita bersedekah pada bulan Ramadan. Kerana kelebihan Ramadan sendiri. Jadi ambil kesempatan tuan-tuan, ya. Tak boleh bagi sikit, bagi banyak, tak apa, insyaAllah. Tak boleh bagi sikit, bagi banyak, pasal apa tak? I tak boleh bagi sikit, I suka RM10, RM10 lah. Masalahnya, yang penting ambil kesempatan itu. Terutama dalam kontak keluarga kita dengan anak-anak, tolong sebut pada kita, ni bang nak pergi surau kat rumah malam ni kan, tarawih kan, okey, mak bekalkan RM1, bila masuk ke surau nanti, masukkan tabung masjid. Ajar kepada dia, ajar pada anak kita secara psikologi, tuan-tuan. Ini satu benda yang saya nampak pengalaman tu ada dengan saya lah, ya. Psikologinya kita, tuan-tuan sekalian, nak didik anak-anak yang berhemah dalam akhlak dan menjadi orang yang pemurah dalam jiwa raganya. Kita didik daripada awal usia kecil lagi, supaya dia suka bagi sumbangan dan derma. Anak-anak kita ni nak pergi Jumaat, nak pergi tarawih malam-malam nanti, kita ajar macam bang nampak dalam masjid ada tabung kan, tabung masjid, tabung apa, nampak kan, okey, ni mak bekalkan RM20, masuk dalam tabung. Anak kita baru berapa? 6 tahun, belum sekolah, tadika, tak apa, didik dia supaya dia faham bila masuk ke masjid, antara benda dia kena buat ialah tabung. Satu hari secara automatically jiwanya melekat. Mak aku dah tanam dalam jiwa aku umur 6 tahun, sekadar umur 12 tahun, 10 tahun, 12, 13 tahun, automatik dia akan beri. Ini hakikat yang kita kena lakukan. Sebab itulah kita kena jadikan ini sebagai amal keluarga bersama. Anak jadi kedekut sebab bapaknya kedekut, itu saja. Anak jadi bakhil sebab bapaknya tak kajering, itu saja. Jadi kalau kita suasananya tak macam tu, anak mewarisi kebaikan kita. Baik, saya bercakap tadi tentang kelebihan Ramadan. Satu bulan yang memang pahala berlipat kali ganda. Yang kedua, yang ketiganya apa dia, tuan-tuan? Yang ketiga, Ramadan ini kita lipat gandakan namanya doa dan munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa dan munajat kepada Allah. Kerana Nabi bersabda, "Salasu da'awatin la turad fi Ramadan." 3 doa yang Tuhan tak tolak dalam bulan Ramadan ini. 3 doa yang Tuhan tak tolak. Satu di antaranya da'watus saimi, doa orang yang sedang berpuasa. Hadis Bukhari dan Muslim. Lebihnya Ramadan daripada bulan-bulan yang tidak Ramadan, doa-doa kita begitu cepat Allah makbulkan. Itulah Ramadan, banyakkan doa. Banyakkan doa. Tuan-tuan, siang, malam Ramadan. Ni ketika-ketika macam ni tak ada masalah. Dalam kita berpuasa Ramadan, tak tunggu ambil untuk berdoa, tidak. Ni tengah-tengah kita di pejabat, tengah-tengah urusan pejabat, tapi dalam hati berdoa, alhamdulillah ya Allah, berkatilah usiaku, umurku, anak-anakku, diriku, amalku, suamiku, keluargaku. Ya Allah, berkatilah mak ayahku, ya Allah, rahmatilah mereka. Tuan-tuan, suatulah Ramadan ini tidak ada suatu saat melainkan disebut sebagai sa'atul istijabah, saat Allah terima doa kita. Dah banyak ke doa ni? Dah banyak kan? Alhamdulillah, syukur. Terima dah lagi. Soal terima jangan diukur sega. Allah Maha Kaya. Yang penting kita doa. Tuan-tuan tahu ke tidak? Antara waktu doa yang paling afdal dalam Ramadan, dia baik semuanya baik belaka siang malam, tapi satu waktu yang paling jangan tinggal afdal, ketika nak berbuka puasa. Aisyah sebut adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam
tidak pernah meninggalkan doa qabailal iftar. Maksudnya qabailal iftar, beberapa minit belum berbuka puasa. Tuan-tuan, kalau kita nak cari keberkatan dalam hidup dengan sebab doa kita, ambil kesempatan waktu yang paling afdal ketika hampir berbuka puasa. Kita buka puasa jam berapa sekarang? 7, 29, 28, setengah lah, setengah mudah-mudah. Saya tak bimbang tanya Ramadan jam berbuka puasa, semua ingat belaka, dihafal daripada hari pertama sampai hujung. Tapi tanya Zuhur hari ni jam berapa, entahlah Ustaz, 1.45 ke. Yang itu payah nak ingat kan. Asal aku apa waktu hari ni, diam lah tu, tanda lah tu. Okay. Tu ingat, cuma tak nak bagi tahu je. Tapi tanya bila buka puasa serentak 7.30 Ustaz, tu pun lama tu. Rupa-rupanya kita tak lama dah. Kita puasa daripada jam 5.45 tadi, 6.30, berapa jam? Tak sampai 12 jam lah, 13 jam lah kan. Ya. Jam puasa sahabat kita di Jordan, di Urdun, Jordan, 16 jam. 16 jam. Sekian dimaklumkan dia. Sebab anak saya yang first ada kat Jordan sekarang, tahun 3, semalam dia sembang by WhatsApp dengan dia. Berapa bang? 16 jam bah. Ya, 16 jam ya. Dah lah sahur jam 3.30 tu kena tu. Buka puasa 8.40 malam. Kita dah masuk isyak, dia baru nak buka puasa. 16 jam. Ada sampai 20 jam pun ada. Ya. Kita ni kira Alhamdulillah dah, Malaysia ku tercinta ni makmur. Ya. Alhamdulillah. Baik. Tak apalah, penting cerita ni ialah, ceritanya ialah kalau kita berbuka jam 7.30 petang, tuan-tuan sekalian, saya nak bercakap atas hukum ni. Saya tidak nak, kalau boleh, setiap kita ni jangan lepas peluang kemasan berdoa belum berbuka puasa. Tak kira siapa, ambil kesempatan, kerana ini jaminan Rasulullah. Allah beri jaminan, Allah bercakap betul dan Nabi benar dalam kata-kata baginda. Nabi buat benda benar tuan-tuan. Rugi kita 30 hari sebulan, tak ambil 10 hari, rugi kita, rugi besar. Kita tak tahu sama ada Ramadan akan datang ada ke tidak, tak tahu kita. Kalau 7.30 kita berbuka puasa, sekitar 5-6 minit belum berbuka puasa, itulah waktu yang paling afdal. 5-6 minit duduklah depan makanan. Kalau kita di rumah berbuka dengan anak isteri, mari bang, alung, angah, dengan mama, dengan ayah, dengan bapa, mari kita ambil kesempatan berdoa bersama. Kalau kita di masjid, imam sepatut mengetuai bacaan doa belum berbuka. Tapi kalau kita di rumah lah, di rumah, contoh di rumah kita bersama anak-anak, panggil isteri yang tolong siapkan hidangan makanan, belum berbuka 10 minit, ready, kita nak berdoa. Masa itulah Tuhan ambil kesempatan, tanpa segan silu, tanpa perasaan rendah hati, kita angkat tangan sebagai seorang suami. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami, rahmatilah kami sekeluarga. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan kami hamba-Mu yang bertakwa. Ya Allah, selamatkan kami dari sebarang musibah, balak, bencana. Ya Allah, jauhkan kami daripada mara bahaya, balak, bencana. Ya Allah, tambahkan dada kami iman, ilmu. Ya Allah, sebut. Kita seorang suami menguat baca doa. Yang isteri, anak-anak kita, amin, amin. Anak kita umur 6 tahun tak sekolah lagi tu, aminkan. Boleh jadi sebab dia aminkan, doa kita makbul. Jangan main-main. Dia jiwanya bersih, hati bersih, dosa tak ada, dia aminkan. Doa si bapa doa tadi, dia aminkan. Duduklah depan makanan, isteri aminkan doa, kita minta keberkatan. 5 minit saja doa, kita minta penuh keinsafan. Isteri dengar, suami dengar, anak-anak dengar bacaan doa kita. Amin, amin, amin. Hari ini kita punya giliran.
esok lusa bagi tugas pada anak. Kalau anak kita yang dah sulung, umur dah 3-14 tahun, minta abang long kita baca doa abang long, abang baba nak minta abang baca doa hari ni. Ini berkat doa kita petang ni, abang long baca minta apa saja. Moga-moga Allah terima. Tolong bang long. Anak kita pun kita. Dan kita baca doa semalam, dia ikut kita. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Dia minta macam kita minta. Kita aminkan. Dia minta, ya Allah berkatilah keluarga kami, ya Allah minta ayahku jangan pembangis contohnya. Aminlah. Pada muka sebab anak berkesempatan. Ya. Anak kata macam tu. Amin saya dah. Amin. Ialah kau pembangis sungguh marah memanjang. Kesempatan kita guna. Esok lusa tulah isteri kita pula minta dibaca doa kepada kita aminkan. Isteri kita ambil kesempatan minta berkat rumah tangga. Ya Allah, ya Tuhanku, selamatkan rumah tangga kami, sejahterakan kami sebagai suami isteri yang saleh, anak yang berbaik, berilmu iman. Ya Allah, jadikan suamiku suami yang baik, tak nak kahwin dua lagi. Contohnya. Ambil kesempatan puan-puan. Ya Allah, minta tutup pintu hati, jangan berniat langsung kahwin dua. Kalau suami dia masa tu ada masalah tu. Tapi suami kata amin, confirm insyaAllah selamat sejahtera. Nak di situ nampak tu. Rahsia terdah pada saat buka puasa rupanya. Sekian dimaklumkan. Tapi nak cerita, doalah ketika itu Nabi bersabda Allah akan terima untuk diri kita, keluarga, mak bapak kita yang telah mati. Tuan-tuan ya, Allah beri kita nikmat Ramadan ni bukan kecil makna kepada kita. Percayalah. Cuma bila kita ilmu tidak ada, iman tak ada, tak tahu hukum hakam, kita nampak Ramadan bulan puasa. Daripada pemikiran kita semenjak lama, Ramadan bulan puasa, petang bazar Ramadan, malam tarawih, sekian full stop, wassalamualaikum. 1 Syawal raya. Itulah kesilapan kita selama ini. Kita hanya berfikir Ramadan sekali bulan puasa, petang nak makan apa, tarawih kat mana, kemudian malam nak sama makan apa, kemudian tunggu raya. Saya kadang-kadang terasa benar tuan-tuan, roh Ramadan hari ini, saya tak tahulah betul tak kenyataan saya, tapi dalam pengalaman saya kediri ini, roh Ramadan kadang-kadang sudah tidak lagi dapat dilihat daripada kehidupan kita yang sebenarnya. Amalannya. Waktu Ramadan kesan tak banyak mana. Lepas Ramadan macam itulah perangai. Kalau belum Ramadan dulu jenis tak sembahyang juga. Ramadan jaga sembahyang tarawih, Zuhur tak sembahyang juga. So kita, budaya kita masyarakat macam tu. Dan satu fenomena yang saya paling takut dalam masyarakat pada hari ini ialah ditanamkan bulan Ramadan dengan fenomena raya semata-mata raya. Syaban tak masuk lagi. Syaban tak masuk, Ramadan jauh lagi. Syaban tak masuk, dah ada dah elan jalan raya. Elan apa? Jualan musim raya. Sofa 399 untuk sambut raya. Ramadan tak lagi tu, sudah. Itu fenomena dari sudut jualan yang namanya sofa dan pakaian. Dalam cerita saya sendiri terlibat dengan program TV. Tak apalah kalau kita dah ada program TV merancang untuk program Islam, tak apa, tak ada masalah. Saya rasa okeylah. Macam untuk Ramadan ni, untuk Ramadan dan raya, kita recording dalam hal program raya, dah ada program Islam dah. Contohnya saya untuk Ramadan ni kita dah rakam bahawa ni Islam Al-Quran menjawab contohnya untuk sambutan Ramadan. Tapi masalah kita sekarang ni ialah setengah program TV pula Ramadan dah lagi, raya belum lagi, dah siap dah dendang raya, riang raya, artis-artis dah berjoget galik dah, bulan Rejab lagi. Program apa? Programnya dendang ria raya ataupun sayang raya. Recording tu bulan Rejab lagi. Puasa belum lagi, Ramadan, tapi dah ada program TV untuk sambut raya. Ini kenyataan. Di Berahan hari itu kena pakai baju raya. Syarat baju raya jangan lujubah, kena yang belah-belah tu lah. Sebab apa? Nak sambut raya. Jadi fenomena kita ialah program raya kena buat, soal Ramadan fikir lagi. Fikir raya. Ini fenomena yang tak sihat sebenarnya.
Tapi itulah yang berlaku di masyarakat kita. Tak apalah kita letak ke tepi yang tu. Kita ni nak hidupkan Ramadan sekarang ni. Saya nak ajak tuan hidupkan Ramadan ni. Tadi di antara ialah apa dia? Kita banyakkan doa. Antara waktu yang afdal, minta maaf tuan-tuan, waktu nak berbuka puasa 5-6 minit, tolonglah. Yang dah berkeluarga, yang masih bujang, belum beristeri, belum suami, yang dah berkeluarga besar, yang dah bercucu, tapi confirm cucu belum ada lagi. Sebab saya pun bercucu lagi. Anak dah besar dah, tapi belum lagi. Tapi nak cerita, ambil peluang ini. Kita bawa anak dalam seorang, dua. Yang first baru dalam setahun, yang second baru dalam perut. Ini kesempatan berkat ni. Kita dengan suami, dengan anak baru setahun, duduk dalam hidangan makanan. Ya Allah, minta kita doa berkat kita suami isteri. Anak yang saya kandungkan ini lahir anak yang soleh, tak ada musibah, tak ada benda-benda yang menyusahkan. Inilah kesempatan kita, tuan-tuan. Kepada mak bapak kita telah pergi meninggal. Baik. Termasuklah Ramadan bukan saja waktu berbuka puasa. Kelebihan Ramadan juga pada waktu-waktu mana dalam Ramadan. Lepas sembahyang asar, maghrib, subuh, isyak sampai waktu bersahur. Satu lagi waktu yang tidak boleh kita pinggirkan daripada agenda dari Ramadan, waktu kita bersahur. Waktu yang cukup mudah untuk Allah terima doa rintihan kita. Waktu bersahur. Tuan-tuan semua tahu waktu sahur itu apa? 10 malam. Bukan sahur tu. Itu suruh malam. Ya. Waktu sahur adalah waktu sebelum datangnya waktu subuh. Kira-kira dalam setengah jam. Itulah sunnah bersahur itu lewatkan. Kira-kira Nabi ajar kepada kita, bersahurlah kamu kira-kira 50 ayat Al-Quran dibaca belum azan subuh. Itu tempoh Nabi bersahur. Jadi kalau saya terjemahkan langsung supaya masa tidak rugi, kalau terjemah langsung, kalau sekarang subuh 5.45 sekarang ni, waktu Semenanjung lah, jangan kira sama Sarawak, ya. Sarawak pukul 4.30 lagi. 5.45 sekarang waktu kita bersalat subuh, azan subuh, maknanya 5 suku, tuan-tuan, waktu yang cukup cantik tuan-tuan puan-puan bersahur. Setengah jam belum waktu subuh. Tadi siapa yang sahur pukul 3 pagi tadi? Pukul 4 pagi ramai tak? Sebab tengok Costa Rica lawan. Saya dua ni mudah sikit bangun awal sebab World Cup, Piala Dunia. Yang kita cari piala akhirat, tak cari-cari juga yang tu, ya. Baik, tak apalah. Hikmahnya adalah juga, ya, bola sekarang waktunya waktu 3 pagi live, 3-4 pagi. Okeylah, boleh bangun tengok bola, tahajud sekali. Cuma jangan tengok bola terkejutnya tak sembahyang. Itu tak kena. Baik. Sekira-kira waktu yang afdal ialah setengah jam belum waktu subuh. Makna 5 suku ni, tuan-tuan, cukup cantik untuk kita bersahur. Cuma kita bila bangun sahur, jangan terus bangun sahur. Iringkan waktu itu dengan waktu salat 2 rakaat. Letih macam mana pun 2 rakaat. Ambil wuduk, hampar sejadah. Waktu berdoa. Tak perlu panjang. 5 minit cukup, 3 minit cukup. Angkat tangan, ya Allah, ya Tuhanku, berkati. Waktu sahur, waktu yang berkat. Lepas tu saya minta kalangan yang bernama sang ibu, sang isteri ni, bangun sahur belah pagi, pukul 4.30 dah bangun untuk masak ke, pukul 5 bangun masak. Tolong bila bangun tadi ke toilet, kemudian basuhkan diri, kemudian ambil wuduk, hampas sejadah, sembahyang dulu, belum masuk ke dapur. Ambil dulu wuduk, hampar sejadah, solat dulu 2 rakaat. Dengan air wuduk tu lah puan masuk ke dapur. Masuk ke dapur dengan air wuduk tu, berkat ada, insyaAllah. Basuh beras dengan air wuduk tu lah. Basuh pinggang mangkuk wuduk lah. Buat teh untuk suami anak-anak dengan wuduk tu. Ada berkatnya. Daripada bangun-bangun tidur basuh muka dengan baju kelawar tu. Mata tak pernah nampak lagi. Basuh beras pun hilang berkat. Tu pun tengah merepek. Susah betul lah. Ya. Tuan-tuan sekalian,
kita bangun dan kadang kita tunaikan hak Allah dulu, 2 rakaat, baik suami baik isteri, berkat ada insya-Allah. Suami pun samalah. Jangan pula kejutkan yang bangun dah pukul 4.30 yang bangun abang tidur lagi. Nanti dah masa kejut lah abang. Ini suami haprak namanya. Patut suami bangkit sekali, tunaikan hak agamanya kepada Allah. Ini minta maafnya. Saya muhasabah ni. Saya sebut benda macam ni, mungkin tuan kata, Allah ustaz ceramah dekat sejam tu saja. Tidak. Saya bercakap dalam nada berasas kepada hujah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Budaya berpuasa mengikut sunnah ini yang kita nak pertahankan. Kalau kita hanya berpuasa mengikut kemahuan kita, tak ada benda macam ni. Dah puasa, tunggu masa, buka puasa, buka. Bangun pagi sahur, kemudian pejabat. Selesai. Tak, kita nak jaga ibadat yang sebetulnya supaya rahmat Ramadan kita dah dapat. Sebulan kita beribadat Ramadan, Allah beri pulangan yang cukup tinggi, kesannya banyak nanti di hadapan kita di padang mahsyar dan di alam kubur lagi tuan-tuan. Terakhir dalam masa 1.5 minit, kalau Ramadan ini kita habis dengan doa kepada Allah siang dan malam, masuklah waktu berbuka. Terakhir untuk Ramadan yang berkat ini, apa dia tuan-tuan? Taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, istighfar. Sebab bila kita bertaubat pada bulan Ramadan, Allah cepat terima, sebab sepanjang Ramadan doa-doa kita disambut oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala. Ada perantara. Malaikat Allah ni makhluk yang tak berdosa tuan-tuan. Dibawa kita punya doa menghadap Tuhan. Tuhan, hamba-Mu ni aku tinggal dia duk mengucap, aku tinggal dia duk istighfar, aku tinggal dia duk bertaubat. Bawa doa kita, minta Tuhan terima. Satulah taubat istighfar. Ramadan penting sekali, siang dan malam. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Apa saya ucapan istighfar kita sebutkan. Sebab Nabi bersabda dalam hadis, fa innal malaikata tastaghfiru lahum kulla yawmin wa lailatin. Malaikat bersedia untuk menyambut istighfar kita siang malam. Siang malam tuan-tuan, kita istighfar, mereka sambut, bawa pada Tuhan, ini hamba-Mu, tolong maafkan dia, ampunkan dia. Dia rintih pada aku, bagi pihak dia, aku bawa untuk diterima amalnya. Itulah hakikatnya. Malaikat bagi pihak kita tuan-tuan. Okey. Yang berbaki itu akan disambung oleh penceramah besok dan lusa insya-Allah. Ya, Puan Azli hari-hari ceramah ni. Ya, masya-Allah. Confirm lepas Ramadan insya-Allah kita orang terbaik insya-Allah, alhamdulillah. Mudah-mudahan. Dan saya akan kembali ke sini pada 17 hari bulan. Betul tak? Julai, 17 Julai. Insya-Allah. 20 Ramadan. Jangan ke mana-mana hingga bertemu kembali. Ya. Hari ini saya tengok dalam sekitar 120 orang. 20 bulan pun 120 juga. Dia tambah lagi 160 insya-Allah. Okey. Saya akan datang 17 bulan nanti dengan tajuk yang lain saya akan sebut nanti, tapi saya nak kalau dapat soalan awal insya-Allah. Saya nak anjurkan soalan untuk saya itu, ya. Siapa yang nak soalan, letak depan meja ini. Kalau tidak 2 soalan pun, 16 soalan pun tak apa insya-Allah. Kita sesi jawab soalan dan sedikit ilmu. Ya. Sekian, mohon mencadangkan. Bukan bumbang parlimen, ya. Mohon mencadangkan ada soalan tentang saya pada 17 bulan insya-Allah. Puan Azin boleh kumpulkan soalan, ya. Baik. Jangan tanya soalan bila nak raya, jangan tanya. Kau 20 bertanya bila nak raya ustaz, itu jangan tanya. Sebab saya difahamkan, sudah dimaklumkan, tuan-tuan tak tahu, sampai saya tahu dah, kita akan raya pada 1 Syawal insya-Allah. Sekian dimaklumkan. Wallahu a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma lakal hamd, ya Allah, bagi Engkau segala kepujian. Allahumma lakal syukru, bagi Engkau segala kesyukuran.
Allahumma lakal hamd, bagi Engkau segala kemuliaan dan kebaikan. Allahumma jammilna bil afiyati was salamah, ya Allah hiaslah kami dengan keafiatan, keselamatan dan keamanan, keselamatan. Allahumma jammilna bil iman wat taqwa wal istiqamah, ya Allah hiaslah kami dengan iman, taqwa dan al istiqamah. Allahumma a'inna ala zikrika, ya Allah bantulah kami untuk ingatkan-Mu ya Allah, wa syukrika, syukur kepadamu, wa husna ibadatik, dan elok ibadat kami kepadamu ya Allah. Allahumma ighfir lana dhunubana, ya Allah ampunkan dosa-dosa kami, wali walidina, termasuk mak dan ayah kami ya Allah, al-ahya'i minhum wa yang hidup yang telah mati. Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah berilah kepada kami kebaikan yang berpanjangan di bumi ini, wa fil akhirati hasanah, kebaikan yang berpanjangan di hari akhirat nanti, wa qina azabannar, dan jauhkan kami ya Allah dari azab api neraka membakar-bakar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Sikit 1 minit penghujung dalam kita berdoa Ramadan siang malam tadi, sunnahnya mulakan dengan tahmid alhamdulillahi rabbil alamin. Tengah-tengah tu apalah doa kok Melayu pun sila. Di hujungnya minta maaf, mula dengan tahmid dan selawat alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Muhammad. Di hujungnya tutup doa dengan tahmid sekali lagi walhamdulillahi rabbil alamin. Itu adabnya. Jangan tuang kat tangan ya Allah minta berkat ya Allah. Tak boleh macam tu. Mula dengan tahmid selawat, tutup pun dengan tahmid. Itu adab kita dengan kita berdoa. Itu agama punya cerita lah. Wallahu a'lam. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beribadat Ramadan insya-Allah.